Open traverse secara value, secara terms of apa nama kita panggil, ini geometrical secara uh, dalam bentuk nilai. Dalam bentuk nilai, maksud saya dalam bentuk rumus kan. Dia bukan macam ini kan, tapi tak apa, untuk yang definition you may write macam inilah. Kalau open traverse, so dia punya geometrical dia open. Kalau close loop macam ini kan. Polygon ni tertutup. Kita buat banyak session, satu, dua, ada session ni, ada banyak session ni. Dua ni pun session, kita stop sini, station, ni pun station, station. Tapi kita tutup balik. Dia jadi close polygon. Ini close traverse. Ini garisan-garisan ni masing-masing ada jarak lah ni yang kita ukur dan diikat oleh angle. Angle mana? Angle ni lah. Angle ni. Angle antara station. Angle ni masing-masing ada angle yang kita boleh measure. Okay, saya nak ajar macam mana nak ukur, macam mana nak kira angle ni lah. Dalam sesi ni. You kena cekap kira benda ni dulu. Ini anterior, ini anterior angle. Sudut luar. Sudut luar dia. Tapi kita nak consider hanya sudut dalam saja untuk traverse ni. Sebab dia tak ada beza pun. Cumanya bila untuk amalan kita untuk apa nama calculate balancing untuk adjustment, kita guna include angle, interior angle, sudut dalam. Alright. Jadi types of traverse ada dua. Yes, you boleh quote satunya open traverse dan keduanya closed traverse. Okay, traverse apa? Traverse definition dia is a traverse survey consists of series of survey line. Survey line, inilah survey line ni, garisan-garisan ukur ni yang ada maklumat distance and bearings. Connected to each other, each line having length and direction. Direction adalah nama lain atau term lainnya adalah bearings. Right? Jadi itu So basic principle of traversing, measuring the slope length of every line. Measuring the angle gradient. Ini tak apa. Ini kemudian. Slope length dan sebagainya tu kan. Measuring the clockwise horizontal angle between the adjacent line. Yang ini teknikal. Kenapa? Setengah-setengah traverse, kita tak ada lagi ukur slope length ni. Sebab apa? Kita guna distance ataupun EGM. Saya macam ni. Ni. Ya Allah. Berapa dah ni? Saya pergi situ balik Saya guna macam ni. Pagi ni hujan tak di tempat masing-masing? Mendung je sir, belum hujan. Kat mana? Kat mana mendung tu? Negeri mana mendung? Sepang sir, Sepang. Sepang mendung. Rambaran cuaca pula Sepang mendung. Mana lagi? Mendung. Mana? Kat mana? Kuala Lumpur dah hujan pagi. So sekarang ni mendung lah. Alright. Di belah pantai timur, Pahang ni mendung Kelantan mendung Sir. Mendung juga. Gerimis lah. Ada sikit-sikit je. Kedah mendung. Ada orang utara sini? Ada yang sebelah utara. Perak ke ada? Tak ada. Kita Pahang ni banyak sebelah ni lah. Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Ada sini? Tak ada. KL lah kot KL, Selangor lah kan. Selangor macam mana? Mendung? Saya nak sebut apa tadi? Alright. Distance tu kan. So ni distance. Dan kalau ini slope, ni slope, ni topographic kan. So
grafik macam tu, slope. So kalau kita nak mengukur titik di sini, ni titik A, and then sini titik B. Ni B, and then ini A. Alright. Jadi kalau kita guna ukur A and B, kita akan straight line kan? Straight line kita sampai ke B. Walhal A dan B dia ada elemen horizontal dia ni. So ini yang kita maksud sebagai HD, SD and then VD. Ini yang dia katakan slope distance. Sebab A and B ni boleh jadi survey station. Kan? Jadi kita measure sebenarnya SD, sebenarnya nanti kita akan dapat nilai bagi ni. Nilai bagi ni. Allah. Nilai bagi ni. Ni. Kita dapat angle dan kita dapat SD. So kita boleh kira SD tak? Siapa ingat lagi MacMock ni? Ya Allah, kacang ni. Kan? Kita ada distance ni. Kita ada angle. Boleh kira tak ni? Boleh kira tak? Kita namakan ni. Please. Kita ada ni. Ya Allah, mana hilang kita ada distance ni. Dan kita ada angle ni. Macam mana nak kira ni? Orang? Macam mana nak kira? Guna trigonometry je. Kira formula trigonometry. So, siapa kata cos tadi? Cos kan? AC equal to cos theta darab dengan distance, right? Distance AB. Slope distance. Betul tak? Betul? Macam mana tu? Dia, ya Allah. Kan? Kalau sin theta sin theta pula. Yes. Equal to BC kan? BC per AB kan? Betul saya. Betul. Kalau cos theta AC dengan AB. AB. Jadi kita nak kira AC kan? Tu jadi macam ni. Betul tak? Sama kan? Sama. Alright. Jadi itu sebab dia kata tadi kena kira mana tadi? Ya Allah. Kena kira slope distance bahagian ni. Slope length ni. Ini slope. Ini slope. Tapi yang kita nak HD antara titik ni. Kalau guna tape, kalau guna pita ukur, kita cuma dapat slope distance. Mana nak dapat HD ni? Faham? Dan HD ni yang kita nak. Dan HD dengan SD, mana lagi panjang? Najmi. Ada tak nama Najmi? Ada saya je. Mana lagi panjang? SD and HD. Compare. SD tu lagi panjang daripada HD. SD lagi panjang. Jadi HD yang kita nak. Horizontal distance untuk AB. Bawah ni. Jadi kalau data ni ada. Angle ni ada. Nak tahu angle ni kita kena measure dengan alat yang precise. Tak boleh main jangka sudut je. Sampai DMS lah. Degree minute second. Ni sudut ni.
Degree minute second. So tapi menggunakan total station, kalau kita guna total station, kita automatically dapat HD. Itu kelebihan dia. Faham tak kelas? Dia dah auto calculate dah. Bila you aim sahaja point B ni, okay, dia dah auto calculate bila you up and angle dalam ni, dia bagi terus. Dia bagi ni, dia bagi SD dan dia bagi VD pada display panel dia. Display panel ni, display panel pada on total station. Okay, ni. Ni pada alat ni. Berbeza dengan compass tadi. You kena measure slope distance and then you kena calculate untuk dapatkan HD. Faham ya kelas? Faham, sir. Okay, alright, good. And then in Traverse survey, the duties of surveyor are to select suitable station. Ini saya ingat saya cerita kat luar when we are meeting soon. Kita jumpa di sini secara bersemuka. InsyaAllah saya ceritalah ni. Senang sikit, selesa. Nampak siapa yang tidur. Dan kita tahulah. You tak boleh lagi nak menyorok-nyorok macam ni. Ni ramai yang menyorok ni. Kan? Alright. Saya, ni contoh dia. Ni contoh apa ni? Ada mango tree lah, bagai. Okay. Apa? Local section pun jalan seperti kompas. Kita nak discuss on the ni tadi. Saya nak dia ada plus tu kan. Wait. Back. Right, untuk close loop traverse. Close loop traverse you faham now kan? Kalau close loop traverse, maknanya kita bina traverse solat macam ni. Macam ni. Macam tu. Contoh kita letak numbering lah. Tagging dia 2, 3, 4, 5. Okey, ini close loop traverse. Yang mana traverse makmal kita close loop traverse lah. And then dan rumus dia bila kita bentuk line macam ni di lapangan kita tanda dengan paku ni, station dia di side. And then satu kedua distance dia pedulikanlah. Kita jangan kisah lagi. Distance 1 2 ni kalau guna total stations, right? Kalau guna total stations ni gabungan theodolite dengan EDM. Right? Theodolite ni untuk measure angle, EDM distance. Jadi EDM ni distance semata. Jadi dia gabung dua ni, kan? Dia gabung dua ni jadi satu body, satu bundle, satu kata apa alat yang dinamakan total station. Malah dia ada kelebihan lagi, dia boleh save ataupun dia ada data storage. Dan dia boleh simpan data dalam total station ni. Faham kelas? Jadi antara 1 dan 2 ni, kalau kita guna total station, dia boleh measure sehingga 300 meter. Selesa lah. Kalau nak measure jauh lagi, dia ada beberapa perkara yang kita kena consider, iaitu size reflector. Saya tak ajar lagi kan, apa nama total station tak apa. Tapi yang pentingnya 1, 2, mestilah saling nampak. You di sini, kan, nampak orang di sini. Bukan nampak paku. Nampak paku jenuh lah kan. Paku di bawah tapi nampak orang. And then kalau kita letak target di sini, nampak lah.
Itu syarat dia. 2 dan 3 pun sama, visible each other. Alright? 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 1. 2 dan 4 tak nampak tak apa. 2 dan 5 tak nampak tak apa. Begitu juga dengan 1 dengan 3. Station sequences tu mestilah very, orang kata apa, intervisible, saling nampak. Tu technically the way we choose the station, we apa nama apa bina ataupun kita tentukan kedudukan ataupun lokasi stesen-stesen survey. Alright? Itu teknikal dia tu yang susah kita nak apa nama bagi you buat lah. Since ODL 3 sem lepas. Tapi you bernasib baik, nanti dapat ke sini saya akan cerita insya-Allah bagaimana kita nak pilih kedudukan station survey, station travel yang sesuai. Alright. Jadi bila kita create forming station ni, numbering dia, ini kalau kita bina line, memang kita plan untuk hasilkan close loop polygon macam ni, closed loop traverse. Jadi tentunya kita boleh semak bila kita baca ni, kita kena guna total session, masing-masing measure di distance in between, right? Measure distance in between. Measure distance in between, and then kita kena measure bearing, bearing. Ada bearing lah. Bearing guna kompas, di satu. Semua ni akan ada bearing. Ada bearing, ada bearing, ada bearing, ada bearing. So bila ada bearing, ada distance, ada bearing, ada distance, ada bearing. So kita kena semak ni polygon ni, closed loop ni, sama ada dia balance ataupun sebaliknya. Dia seimbang ataupun tak. Dia seimbang ataupun tak. Kalau dia tak balance, so dia tidak really close. So cara dia, formula dia, n minus 2 kali dengan 180 darjah. N ni apa? Mesti sama dengan apa ni? Mesti sama dengan, yang ini mesti sama dengan, sama dengan sum of observed internal angle. Theta 1, okay, theta 2, theta 3, theta 4, and theta 5. Ni, sum ni. Sama dengan theta 1 plus theta 2, bla bla bla, sehinggalah theta 5. You jumlah sudut dalam semua ni, mesti sama dengan ni. Ni apa? N is side. Number of side. Bilangan sisi ni. Kalau dalam kes ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, N dia 5 lah. 5 tolak 2, 3 kali dengan 180. Okey, lebih kurang 540 degree. Sama ataupun tak sama dengan sum of ni. Kalau you dapatkan theta ni tak sama, so dia tak balance. Tak balance, kena ada sum adjustment. Sum adjustment untuk bagi dia seimbang. Bagi dia betul-betul tertutup, kan? So, kaedah adjustment nantilah tu yang ada attraction method, kita ada include angle method tu. Yang saya akan ajar kemudian. Ini yang basic lah, kan? Jadi, now macam mana nak kira sudut dalam ni? Kita bagi, kita buat tutorial.
Okey, kita ada 4 segi macam ni. Right? Ni. Kita ada session. Saya ingat 4 session ni cukup untuk fahamkan. 2, 3. So, kita guna total session or theodolite dapatkan compass boleh juga kita sebut 1, 2 ni bearing. Let's say kita dapat 45, 30 minit berada di sini. You aim to 2. And then back bearing 1, 2. Kalau you tak guna alat pun, secara teori you dapat kira, maknanya 45, 30 tambah dengan 180 kan. You dapat back bearing 1, 2 ataupun bearing 2 ke 1 kan. Tapi di lapangan kita tak macam tu. Kita berada di 2 pula, you as an observer berada di 2, you aim balik pada point 1, you akan notice the value of 2, 1 is 225. 225. Tetapi dia akan bezalah. Mungkin you dapat 50 sini minit. Tak sama. Jadi yang idealnya, kalau kita consider reading itu perfect, alat itu okey dan sebagainya, so dia akan dapat exactly sama, 225, 30. Maknanya kalau you compare forward and backward, you akan dapat 180 kan. Tapi kenapa tak dapat? Tak dapat disebabkan oleh mistake, oleh setting equipment, okay, kelemahan tu, and then alat tu sendiri, and then ada faktor-faktor lain lah. Faktor-faktor seperti nature of topographic. Tapi berbalik kepada setting lah, setting alat tu. Di sini tempat dia selesa, so you boleh jaga alat cantik. Di sini juga tempat dia ada permukaan yang susah you nak set alat. Mungkin tanah dia keras ataupun you nak letak tripod tu susah, and then you buat bila tak betul-betul alat tu tak betul-betul over the station, so you ada masalah untuk mendapatkan reading yang sama dan sebagainya. Banyak faktor di sini. Tapi lazimnya dia tak boleh besar beza dia. Kalau perbezaan dia terlalu besar, jadi alat itu yang bermasalah selalunya. Dan kalau untuk sebab lain, you boleh double check kan, observe 2 kali dan sebagainya, setting check betul, tapi masih juga dapat besar beza, itu disebabkan oleh alat itu bermasalah. Jadi itu cara bagaimana kita nak elakkan supaya kerja kita at last baik. Jadi peringkat awal lagi kita check forward bearing and back bearing, ataupun dalam term lain kita panggil sebagai transit. Transit. Transit ni kita semak forward and backward dia. Saya kena tulis ni. Transit. Alamak, salah. Transit. Transit. Forward bearing and back bearing. Ni. So you transit daripada bearing hadapan to bearing bearing belakang, to back bearing. Jadi transit term yang you kena hafal ataupun kena ingat juga, nanti kita akan guna. Right. Jadi maknanya untuk dua-dua direction, forward and back, di lapangan you observe, bukan you auto count. Faham Dan begitu juga you pergi kedua, you observe guna alat. Untuk ketiga, you dapat bearing dia, let's say 130 degree. And then you pindah alat di sini 32, dapatkan bearing dari 32 pula. You akan dapat 310, okay, 40 minit. Contoh, pedulikan perbezaan 1AO dia tu. Sebab ini raw data. Data yang kita cerap. Raw data mentah kita panggil. So mesti dia ada kesilapan, dia ada kesalahan, error dan sebagainya yang kita kena lihat balik untuk minimize ataupun untuk buat adjustment kan. Jadi 3 ke 4
Sama juga, dia ada dua direction. Jadi kalau kita lihat di sini 310 ni bearing mana ke mana. Jadi yang tu jangan salah. 310 maknanya mestilah bearing itu dari 3 ke 2. 130 bearing dari 2 ke 3. Yang ni kena faham. And then 34 210 contoh. 4 ke 3 berapa yang logiknya? Daripada bearing 3 ke 4 ni kita boleh agak lah. Kalau cerapan kita betul. Maknanya tolak 180 kan? Ya. Kelas. 10. Tak tahu, tengok nanti. Tengok nanti. Dah. Ni. Okey, 4, 30 lah kan? 30, 50. Betul Okey, dan 41, 300. Ini contoh saja Contoh. 14, 18, berapa? 120. 120, 30 minit. Okey. Now, bagaimana kita nak kira sudut dalam ni? Yang perlu kita dapatkan theta 1, theta 2, theta 3, 4 section je ni. Jadi kalau rumus dia n minus 2, 1 AO mesti sama dengan jumlah theta 1 campur theta 2 campur theta 3 campur theta 4. N dalam kes ni 1, 2, 3, 4 kan? 4. So kita kena kira ni theta 1, theta 2 ni. Okey, saya ajar satu macam mana kita nak kira theta sudut dalam ni. Kita ada bearing. Ada dua pula bearing tu. Bearing forward and bearing back. Okey, cara dia kalau kita nak kira sudut dalam ni, you draw nodding arrow di sini. Nodding, right? Ni east kan? Ni west. Right, kita kena faham, kalau kita nak kira sudut di station 1 ni, you kena set bahawa you berada ataupun bearing yang kita consider bearing yang terbit dari station 1 ni. Bearing yang diukur dari station 1. Untuk sini kita ada garisan ni kan. Bearing 1, 2, bearing 1, 4. Bearing 1, 2 mana satu? Mana satu bearing 1, 2? Anisha? Iliana? Bearing 1, 2 mana? Yang dekat N tu. Lepas 2 yang atas tu. Sebut. Bearing 1, 2. Berapa nilai dia? Oh, nilai dia 45. Alright, betul. Nisha. Okay, bearing 1, 4. Faris Hilman. Mana satu bearing dia? Sebut nilai dia. Azim?
Muhammad Faris? Tak ada juga. Tidur juga Muhammad Nazri? Ada sir. Berapa bearing 1/4? Faris ya tadi? Ha. Berapa 1/4? Nilai ada berapa? Cuba sebut. Ke tak clear tulisan saya ni? Buruk Yang sangat. 4 yang mana sini bawah? Kita sekarang ni nak kira sudut di stesen 1, sudut interior dia, sudut dalam dia, kan? Jadi kita nak kira ni lah. Saya mungkin tulis bagi clear sikit. Padam dulu yang ni. Allah. Di garisan 1/4, 300 degree. So macam mana tu? Garisan bearing yang mana yang kita nak ambil yang menunjukkan dari stesen 1 ke 4. 300 je. 300 ni Faris, 1 ke 4, tengok kalau kita draw meridian dia. Ini 90 kan? Ini 180. Betul ke Faris? Ni 300 ni value dia menghala ke sini. Sedangkan 1/4 ni ke bawah ni. Antara 90 ke 180 je. Betul tak Faris? Saya tak sure sir. Okey Sebab you tengok bila you draw, kita sekarang ni nak kira sudut di stesen 1. Jadi you kena berada di 1. Jadi you kena tahu nilai bearing yang terbit yang diukur dari stesen 1. And then bila kita draw northing arrow meridian di 1, nampak tak garisan 1/4 ni bearing dia yang munasabah berapa nilai dia? Dia tak mungkin lebih daripada 180. Dia antara 90 ke 180 je. So, inilah value dia kan? Betul tak? Betul. 120, 30. Ni 30 Sebab saya nak tinggalkan ni. Nak tinggalkan you all buat ni. Nak bincangkan dalam tutorial sekarang. Jadi, Faris tadi yang apa tak sebut tadi ya. Jadi kita faham bearing 1, 2 ni 4, 5, 30 dari sini ke sini kan ke garisan ni. Betul tak? Ni back angle dia. And then bearing 1, 4, 120, 30 dari sini juga ke sini. Kita hanya nak sini ke sini saja, sudut dalam saja. Garisan 1, 2, 1, 4. So macam mana? Macam mana Faris? Cepat. Nak tanya. Saya pick up nama lah. Saya suka ni yang boy ni Iman. Iman apa nama ni? Imanuddin ke Iman apa? Iman. Nur Iman ke? Hilman. Nur Iman. Oh, whatever lah. Iman. Macam mana nak kira tita 1? Ada idea tak Iman? Dia minta Kalau- yang
Kalau apa? Kan N tolak 2 kali 180. Lepas tu dapat jawapan 360. Kalau dia bagi 4 je. Bagi 4. Bagi 4 apa ni? Bagi 4 apa, Iman? Tak kan N tolak 2 Yes. bagi N tu apa, Iman? 180. Saya define tadi N tu apa? N N tu bilangan garisan. bilangan sisi. Ya, bilangan sisi. So dia tak berkait dengan bilangan sisi ni. Kita nak go to particular station, Iman. Kita nak dapatkan setiap tita di setiap station tu, sudut dalam dia. Kan? Saya cuba terangkan sudut dalam dia. Then saya terangkan tadi, kita nak kira sudut antara garisan ni ke garisan ni sahaja. Macam mana nak kira? Saya test je. Cuba, siapa tu? Najmi ya, Najmi? Najmi. Najmi. Kalau nak kira interior degree tu, Yes. 120 degree tu tolak dengan 45 degree. Ya, Then kita betul. akan dapat. Cumanya yang lain-lain macam mana? Betul, Najmi. Thank you. Okay. Iman tadi dapat tak, Sir. Iman? You cuba lihat dia punya definition untuk 1, 2 tu macam mana dia measured. Masing-masing bermula dari nodding. Dan nodding meridian ni di setiap station parallel, sama. Kalau saya draw di sini pun, dia sama. Sama dia sama, dia parallel. Di sini juga dia pun dia parallel. Sini pun sama. Parallel. Jadi berapa jawapan dia, Najmi? Gunakan calculator. Apa jawapan dia? Sekejap. $75 degrees je. 75 degree. Okey, betul? Macam tak ada minit je, macam salah je. Betul lah tu. Tak. Yang belakang kosong-kosong je. Sebab 30 tolak 30 kan? Alright. Ah. Okey, ada nak volunteer dapatkan tita 2? Tita 2 saya bagi hint. You kena tahu bearing yang terbit dari stesen 2. Now you have to know the value of bearing 2 ke 3 dan 2 ke 1. Macam itulah seterusnya. Siapa nak buat? Bearing 2 ke 3. Bearing 2 ke 3. Sudut ataupun interior angle at station 2. Nurin Najla Najihah. Ada idea Nurin Najla? Nurin Najla, cantik nama tu. Nurin Najla Najihah. Ada ke tak? Saya tak ada idea dah sekarang. Tapi tengah cuba. Tengah cuba. Awak boleh cakap sesuatu kat mana awak yang betul-betul tak faham? Saya tak faham apa yang Najmi cakap tadi. Yang mana? Yang macam 75. Aduh. Okey, tak apa Nuri. Thank you. Kita cari lagi lady seorang. Nur Abidah. Nur Abidah binti Zulkifli. Tahu nak buat macam mana? 225 tolak Apa? Tak clear. 225 Yes. 130. Betul Abidah. Betul. Yang lain-lain cuba go through. Kenapa Abidah jawab macam itu? 225 50 minit. Tekan calculator. Guna calculator, jangan congak. 225 50 tolak dengan 130 00. So, you dapat tita 2. Berapa Abidah tita 2 you dapat? Please. Dapat 95 sir. Tak ada minit? 50 minit.
Okey, theta 3 dan theta 4 boleh kira. Kita bincang nanti tutorial, boleh? And then terus kita semak ni equation ni. Dia balance ke tak? Dia balance ke tak ni? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Saya insyaAllah kita masukkan pukul apa? Grup B? 3-4 3 sir. Pukul 3. 3, 4. 3-4. 3-4 lah insyaAllah. Apa-apa pun kalau saya tak masuk apa semua, so you siapkanlah. And then tutup attendance you futures insyaAllah saya akan set nanti dalam schedule. Alright? Tapi kalau saya masuk 1 jam tu, yang benda ni yang saya nak tengok. Boleh Boleh sir. Okay, good. Okay jadi saya kita tangguh dulu untuk ni lecture pagi ni. Lab sepatutnya kan, memang kita nak ke arah itulah. Then you dapat knowledge. So nanti kalau tak sempat ye lab ni kita akan sambung di sini. Sebab you akan ke kampus bila? Berapa bulan? 26. 26. Jadi nanti kita akan berada di makmal, tengok alat photostation yang sebut tu. And then kita brief di whiteboard dia lagi clear lah siapa yang blur-blur tadi. Nuri Najla, Iman, saya percaya yang lain-lain. So thank you very much who was participate, okay? Dan kita perlukan two way lah. You cuba menjawab. Tak betul tak apa. Tak betul tak apa. That orang kata apa, we kata apa, learn kan. Cuma saya mau mesti beranilah. Berani mencuba. InsyaAllah. Kita jumpa nanti petang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, Ya. saya nak tanya, dekat college nanti memang setiap kali kelas kita akan belajar face to face ke macam mana? Untuk lecture masih lagi ODL. Untuk makmal saja you akan ke kampus. You akan ke blok makmal. Dapat? Faham tak? Dapat sir. Tapi yes, untuk yang lecture ni di college tu kalau ada masalah juga wifi, bagi tahu saya nanti. Kita akan arrangekan tempat yang sesuai. Sebab untuk lecture ni kita masih kekalkan mode ODL tu. Mode atas talian tu. Hanya untuk makmal sahaja yang pelajar boleh jumpa pensyarah. Tapi kita akan ambil kesempatan tu lah. Kan, debat dalam makmal kita tu ada whiteboard dan sebagainya. So kita boleh combine sekali insya-Allah. Alright. Dapat menjawab soalan saya? Menjawab sir. Okey, Assalamualaikum.